Melati kuntum, tumbuh melata, sayap merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Nama diberi Nik Nur Husna binti Ismail. Saya dilahirkan di Hospital Besar Kota Bharu. Saya berumur 20 tahun dan tinggal di Kota Bharu, Kelantan. Ayah saya, Ismail bin Dollah, seorang pesara tentera, manakala ibu saya seorang suri rumah. Saya merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Saya merupakan seorang bekas pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan. Jika diimbas semula kenangan saya semasa kecil, kehidupan saya dan adik-beradik sebagai anak kepada seorang anggota tentera agak susah dan mencabar. Ini kerana kami selalu ditinggalkan dan jarang dapat bertemu dengan ayah. Walaupun saya anak ketiga, saya tidaklah dimanjakan seperti kanak-kanak lain. Tidak semua permintaan saya semasa kecil akan dipenuhi. Bagi orang lain, mungkin mereka akan kata ayah saya ini seorang yang agak garang. Tapi saya sebagai anak tahu untuk membezakan suara ayah sama ada dia sedang marah ataupun tidak. Terasa sebab di hati saya saat mendengarkan ibu bercerita tentang pelbagai risiko yang ibu saya terpaksa lalui. Pengorbanannya sungguh besar dan itulah yang terpaksa ditelan seandainya bergelar isteri kepada seorang angkatan tentera Malaysia. Ayah saya tidak berpeluang untuk mengazankan anak sulungnya sendiri. Waktu itu, ayah terpaksa menyertai operasi ketenteraan di hutan Belum Perak selama 3 bulan. Ibu saya juga tidak berpeluang ditemani suami saat bersalin anak pertama. Semuanya diuruskan oleh datuk dan nenek saya. Semasa umur saya 1 tahun, ibu dan ayah dapat tinggal bersama di kamp tentera Batu 11, Tanah Merah, Kelantan setelah berjaya membuat permohonan pertukaran. Tapi walaupun tinggal bersama, ayah kerap tidak ada di rumah kerana sibuk dengan tugas. Ayah kerap menyertai operasi-operasi ketenteraan yang memaksa beliau meninggalkan kami sekeluarga selama berbulan-bulan. Operasi ketenteraan ini dijalankan di hutan-hutan dalam negara bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Genap 21 tahun ayah berkhidmat sebagai anggota ATM, ayah menamatkan khidmatnya pada tahun 2012. Ayah ingin meluangkan masa lebih bersama isteri dan anak-anak. Jadi, pada tahun 2013, kami sekeluarga berpindah ke Kota Bharu, Kelantan dan menetap di sana sehingga sekarang. Saya amat berbangga mempunyai ayah yang sungguh berdedikasi dengan tugasnya. Dan pada yang sama, ayah amat mementingkan keluarga. Bagi beliau, walaupun terpaksa korbankan waktu demi kerjayanya, beliau tidak pernah lupa untuk meluangkan masa bersama keluarga. Didikan yang tegas daripada ayah dan ibu menjadikan saya seorang yang lebih kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan seharian. Saya juga akan sentiasa kekal, profesional dan tidak cepat melatah sekiranya berlaku perkara di luar jangkaan saya. Oleh itu, saya membuat keputusan untuk mengikut jejak langkah ayah saya. Mungkin kerana darah yang mengalir dalam badan saya ingin menjadi seorang pegawai tentera. Saya juga ingin teruskan tradisi keluarga di mana 2 orang daripada adik-beradik ayah saya juga adalah anggota tentera. Abang saya juga tidak terkecuali melibatkan diri dalam bidang ketenteraan dan sekarang berkhidmat di Kem Muara Tuang, Kota Samarahan, Sarawak. Untuk perancangan masa depan, saya berminat untuk menyambung pengajian saya ke Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dalam bidang pengurusan pertahanan kerana saya bercita-cita ingin menjadi seorang pegawai tentera. Selepas tamat ijazah di UPNM nanti, saya ingin berkhidmat dengan Kementerian Pertahanan Negara bagi merealisasikan cita-cita saya bergelar seorang pegawai tentera. Saya berharap pihak tuan dapat memilih untuk menjadi salah seorang pelajar UPNM. Saya berpendapat bahawa bidang ini dapat memberi saya peluang untuk mengembangkan karier saya dan pada masa yang sama, saya dapat berbakti kepada tanah air. Berikut merupakan pencapaian saya semasa di sekolah. Jawatan-jawatan ini membuktikan saya mempunyai personaliti yang positif dan proaktif serta mempunyai semangat juang yang tinggi dalam menghadapi cabaran hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhusna binti Cik Ismail yang berasal daripada Tanah Merah, Kelantan. Saya berumur 19 tahun dan merupakan anak bongsu daripada 6 orang adik-beradik di mana saya mempunyai 3 orang abang dan 2 orang kakak. Saya merupakan bekas pelajar daripada Kolej Matrikulasi Kelantan yang mempunyai kelulusan dalam bidang sains
dan bercita-cita ingin menjadi seorang guru matematik tambahan. Jika diingat kembali tentang kehidupan saya selama ini lancar, sehingga kan pada 6 tahun lepas, ibu saya, Siti Nur binti Ismail, tiba-tiba jatuh sakit. Pada waktu itu, kehidupan saya agak kucak-kacir di mana hanya saya dan ayah saja yang berada di rumah, manakala adik-beradik saya yang lain semuanya berada di asrama dan juga universiti. Pada waktu itu, saya merasa betul-betul tertekan kerana sebelum melaksanakan tanggungjawab saya sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang pelajar. Namun begitu, ibu saya tidak pernah membenarkan saya untuk potong sekolah dan sanggup menanggung kesakitan semasa ketiadaan saya. Itulah kasih seorang ibu demi masa depan anaknya. Rutin harian saya sangatlah sibuk kerana perlu menguruskan rumah semasa ayah saya bekerja dan perlu menjaga ibu dan juga mengkaji pelajaran. Hal ini demikian menyebabkan saya berkebolehan untuk menyeimbangkan masa saya menguruskan hal rumah dan juga hal sekolah. Alhamdulillah, berkat kesabaran dan usaha, kesihatan ibu saya kembali pulih semenjak 3 tahun lepas. Seperti yang saya katakan tadi, saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru subjek matematik tambahan. Ini adalah kerana sedari kecil saya berminat dalam mata pelajaran matematik dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Saya menjadikan orang terdekat saya iaitu abang dan kakak saya sebagai idola dan pembakar semangat saya untuk belajar bersungguh-sungguh. Namun tidak lain tidak bukan ibu bapa saya sebagai motivasi untuk saya. Walaupun saya berjauhan dengan abang dan kakak saya, namun mereka adalah tempat saya untuk bertanya dan meminta nasihat. Selain itu, semenjak di bangku sekolah lagi, saya suka untuk mengajar kawan sekelas saya terutama dalam subjek matematik dan telah diberi anugerah guru muda oleh sekolah. Saya pernah menggantikan guru saya untuk mengajar dalam subjek matematik tambahan di dalam kelas. Saya merasa amat berpuas hati apabila kawan sekelas saya memahami dan mereka lebih mahir dalam subjek matematik tambahan. Saya secara peribadinya memilih Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk menyambung ijazah sarjana muda saya. Ini adalah kerana UPSI sudah terkenal dengan universiti yang menyediakan banyak fakulti pendidikan dalam pelbagai subjek. Berikut adalah pencapaian yang saya perolehi semasa di sekolah. Saya ingin menyambung pengajian saya di bawah Fakulti Pendidikan jurusan Sains dan Matematik kerana minat saya yang terlalu mendalam dalam subjek matematik dan juga kebolehan saya untuk mengajar. Semasa cuti tamat persekolahan sekolah menengah iaitu lepasan SPM, saya telah bekerja sebagai guru tuition kepada 4 orang murid di mana saya mengajar subjek matematik, sains dan juga bahasa Melayu. Di sini saya dapat belajar tentang ranah murid-murid yang pelbagai. Ada yang mudah faham, ada yang tidak suka belajar dan sebagainya. Namun itu tidak melunturkan hasrat saya untuk menjadi seorang guru. Malah saya belajar untuk mengawal kesabaran dan juga mengolah pelbagai cara untuk mengajar agar pengajaran yang saya sampaikan menarik dan berilmu. Ibu bapa mereka juga amat berpuas hati atas prestasi anak-anak mereka. Perancangan saya selepas tamat pengajian ijazah sarjana muda pendidikan sains dan matematik, pendidikan ijazah sarjana muda matematik, saya ingin mengajar di salah sebuah sekolah menengah kerajaan dalam negara kerana saya ingin mengajar anak bangsa supaya mereka tahu subjek matematik tambahan tidaklah sukar seperti yang diwar-warkan. Saya juga bercita-cita untuk menjadi pemeriksa kertas SPM bagi subjek matematik tambahan, menjadi guru dan juga menjadi guru cemerlang. Saya yakin dengan kesabaran dan usaha yang tidak putus dapat merealisasikan impian saya untuk menjadi seorang guru bagi subjek matematik tambahan dan juga guru bagi subjek lain juga. Kejayaan tidak akan diperoleh jika malas dan mudah berputus asa. Jika hanya melihat dan mengimpikan, tidak akan berubah apa-apa melainkan usaha dengan gigih. Saya akan terus berusaha dan menjadi seorang guru yang hebat dan berdedikasi tinggi kepada bakal anak-anak murid saya dan seterusnya akan membangunkan negara yang saya cintai. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Pemanis kalam awal bicara dengan alunan madah yang indah. Nama diberi Ani Zulaiha binti Muhammad Saleh yang berasal dari Selangor. Saya berumur 20 tahun dan merupakan anak bongsu daripada 2 orang adik-beradik yang kini saya mempunyai seorang kakak yang kini berusia 22 tahun. Saya pernah bersekolah di 2 buah negeri iaitu Perak dan juga Kelantan. Saya bersekolah rendah di SK Datuk Laksmana Raja Mahkota Perak dan SK Kopassi Kelantan. Seterusnya, saya meneruskan pengajian saya ke Sekolah Menengah Kembasaan Kampung Laut
dan saya juga merupakan seorang bekas pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan. Selama 12 tahun, saya telah membesar di negeri Perak. Kemudian saya terpaksa berpindah ke negeri Kelantan untuk menjaga nenek saya yang sedang sakit. Selepas beberapa bulan, tanpa dipinta, nenek saya telah dijemput ilahi pada saat saya ingin menduduki peperiksaan UPSR lagi beberapa bulan dan menyebabkan saya sekeluarga terus menetap tinggal di Kelantan. Pada saat itu, jiwa saya sangat memberontak kerana perlu tinggal di negeri Kelantan kerana itu merupakan perkara yang tidak pernah terlintas dalam fikiran saya. Saya berfikir saya akan mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan suasana yang baru yang agak janggal bagi saya. Pada saat itu, saya berdepan dengan kesukaran untuk belajar kerana guru-guru saya menuturkan dialek Kelantan semasa mengajar di dalam kelas. Pada awalnya, saya tidak faham akan dialek Kelantan yang dipertuturkan oleh guru-guru dan menyebabkan kemerosotan dalam setiap keputusan peperiksaan saya. Saya merasa sangat sedih dan tertekan dan menyebabkan saya mula mempelajari dialek Kelantan atas desakan orang sekeliling. Dan alhamdulillah, saya berjaya memperoleh keputusan yang agak cemerlang iaitu 4A 1B dalam peperiksaan UPSR. Semakin lama saya tinggal di negeri Kelantan, saya semakin mahir untuk berdialek Kelantan dengan orang sekeliling saya dan saya tidak merasa kekok lagi. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor haiwan ataupun lebih dikenali sebagai veteriner. Hal ini kerana saya mempunyai minat yang begitu mendalam terhadap haiwan, terutamanya kucing. Jika diimpas kembali, sewaktu saya masih kecil, ibu bapa saya terlalu meminati kucing dan telah membela berbelas-belas ekor kucing di rumah menyebabkan saya sudah terbiasa dengan kucing dan begitu obses terhadap kucing. Bagi saya, kucing bukan sahaja haiwan peliharaan, namun mereka juga adalah sumber untuk saya menghilangkan tekanan. Oleh itu, saya berhasrat untuk membuka klinik haiwan dan juga pusat penjagaan kucing-kucing terbiar. Hal ini demikian kerana saya tidak sanggup melihat kucing-kucing di luar sana terbiar kelaparan tanpa perlindungan. Saya melihat ramai manusia di luar sana yang tidak berperi kemanusiaan terhadap kucing dan haiwan demi keseronokan semata-mata. Untuk perancangan masa depan, saya berhasrat ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang perubatan veterina di Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor. Selepas tamat pengajian di praktikal, saya ingin mencari pengalaman dalam menjaga dan merawat haiwan-haiwan di salah sebuah klinik swasta. Selepas menimba ilmu daripada pengalaman itu, saya ingin membuka klinik haiwan saya sendiri dan pusat jagaan kucing seperti mana yang saya idamkan. Saya yakin dengan berkat kesabaran dan kegigihan saya, impian saya untuk menjadi doktor haiwan dapat dipenuhi dengan jayanya. Saya menjadikan ibu bapa dan kakak saya sebagai tonggak untuk saya mencapai impian saya. Demikian adalah pencapaian saya dari segi akademik dan kurikulum semasa di peringkat sekolah. Saya pasti dengan pencapaian yang saya perolehi ini dapat meyakinkan pihak tuan untuk menerima saya sebagai salah seorang pelajar di UPM. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aizan bin Asri. Saya berasal dari Pasir Mas, Kelantan. Saya merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Kehidupan saya selama ini boleh dikatakan baik dan selesa. Sehinggalah ibu saya menghadapi penyakit ketumbuhan di dalam rahim. Dan ini menyebabkan ibu saya terpaksa berhenti mengajar seketika di sekolahnya untuk beberapa bulan. Hal ini kerana kedua-dua ibu bapa saya bekerja. Ayah saya bekerja sendiri. Hal ini menyebabkan jumlah pendapatannya tidak tetap. Jadi, ibulah yang membantu dalam menstabilkan ekonomi keluarga kami. 2 orang abang saya ketika itu masih belajar. Jadi, pendapatan keluarga kami tidak mencukupi. Dari awalnya sehingga sekarang, saya masih lagi tinggal di Kampung Kalang Batu, Pasir Mas, Kelantan, di mana saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Datuk Abdul Hamid dan merupakan seorang pelajar yang aktif, malah mempunyai akademik yang cemerlang. Setelah itu, saya menyambut pengajian di MRSM Jeli dan membuat keputusan untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada akademik.
Bermulanya di darjah 5 pada bulan 8, ibu saya telah menghidap penyakit ketumbuhan di dalam rahim. Setelah 2 tahun melahirkan adik bongsu saya, ketumbuhan di dalam perut ibu saya atau lebih dikenali sebagai sis mula membesar setahun selepas itu dan mengakibatkan banyak kesan-kesan lain juga. Keadaan kami pada masa itu bernasib baik kerana ramai saudara mara yang datang dan memberikan bantuan kewangan kepada kami kerana kos untuk menyembuhkan penyakit ibu saya agak mahal. Oleh hal yang demikian, ayah saya bersungguh-sungguh mencari nafkah untuk menyara saya dan adik-beradik, malah untuk membayar kos rawatan ibu saya di hospital. Setelah beberapa bulan berlalu, ibu saya telah kembali pulih, tetapi masih tidak boleh kembali berkhidmat di sekolahnya lagi. Pada ketika itu juga, sayalah yang menjaga ibu saya di rumah dan menguruskan hal adik saya yang masih kecil. Walau bagaimanapun, hal itu tidak pernah membuatkan saya letih untuk belajar, malah menyemangatkan lagi diri saya. Sepanjang saya bersekolah menengah, saya tinggal di asrama yang mana membolehkan proses penghantaran dan pengambilan saya lebih mudah dan tidak perlu dirisaukan. Ketika berada di sekolah menengah jugalah saya belajar sikap berkepimpinan dan berani, di samping belajar menjadi seorang individu yang lebih bertanggungjawab dan matang. Antara pencapaian yang saya perolehi semasa di sekolah menengah adalah: selesai sahaja menduduki SPM, saya telah bekerja di kedai runcit berdekatan rumah saya buat sementara waktu. Saya bekerja di sana selama 4 bulan, iaitu tempoh menunggu keputusan SPM keluar dan tawaran untuk saya menyambung pengajian saya. Dalam tempoh itu juga, saya mengambil kelas ujian memandu dalam tempoh yang singkat sahaja kerana menurut saya merupakan seorang yang cepat belajar dan selalu menghadiri kelas memandu. Pengalaman saya bekerja sebagai pekerja di kedai runcit banyak mengajar saya perkara baharu. Antara perkara baharu tersebut adalah untuk lebih bersabar dalam melayani kerana pelanggan yang datang membeli barang di sana. Selain itu, menghormati pelanggan tidak kira sama ada yang tua maupun yang muda. Seterusnya, melakukan kerja dengan cekap dan pantas dan akhir sekali, bijak menguruskan emosi. Berdasarkan pengalaman saya tinggal di sekolah berasrama dan bekerja sementara di kedai runcit, menjadikan saya seorang anak yang mampu membantu menguruskan urusan kerja rumah serta pendapatan keluarga walaupun sedikit. Saya telah mendapat tawaran pengajian di Matrikulasi Kelantan dan banyak lagi. Saya telah memilih Kolej Matrikulasi Kelantan sebagai tempat saya untuk meneruskan pengajian setelah berbincang dengan keluarga dan guru-guru. Pengajian saya di Kolej Matrikulasi merupakan pengalaman yang baru di mana saya belajar untuk menguruskan kewangan dan tinggal di asrama bercampurkan pelbagai bangsa, contohnya India dan China. Ketika dimatrikulasi, saya merupakan pelajar modul 3 iaitu pelajar sains tulen dengan mengambil subjek sains komputer untuk menggantikan subjek fizik. Sepanjang pengajian saya di matrikulasi, saya telah menetapkan moto kehidupan saya iaitu berjuanglah untuk mendapatkan walaupun hanya sedikit ilmu. Berdasarkan moto saya itu, saya merupakan pelajar yang sentiasa menetapi masa dan sentiasa menghadiri kelas. Oleh hal yang demikian, saya mendapati bahawa pengalaman saya di matrikulasi banyak mengajar diri saya untuk terus maju ke hadapan dan bersedia menghadapi perkara baharu dari hari ke hari. Saya telah bercadang untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang semasa tempoh pengajian singkat di matrikulasi dalam semua aspek, sama ada akademik maupun kokurikulum, bagi memudahkan saya untuk terus melanjutkan pelajaran saya demi mencapai cita-cita saya iaitu menjadi seorang guru.
Dengan itu, saya bertekad untuk melanjutkan pengajian saya di Universiti Pendidikan Sultan Idris atau lebih dikenali sebagai UPSI dalam bidang sains ataupun sastera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan punca-punca berlakunya banjir besar di negeri Kelantan pada tahun 2004 dan juga 2014. Punca banjir bagi kedua-dua banjir besar ini terjadi apabila hujan lebat yang berterusan sehingga beberapa hari tanpa henti menyebabkan berlakunya banjir besar. Banjir besar ini juga dikatakan agak luar biasa kerana terdapat banyak kawasan yang tidak pernah dilanda banjir juga turut mengalami banjir. Seterusnya, di negeri Kelantan juga berlakunya banjir khususnya pada tahun 2014 terjadi akibat pembarakan yang luar biasa berlaku semenjak tahun 2004 lagi. Selain itu, punca lain yang menyebab berlakunya banjir besar khususnya pada tahun 2014 ialah aktiviti pembarakan yang berleluasa. Aktiviti pembarakan yang berleluasa yang bermula semenjak tahun 2004 lagi menyebabkan tanah bukit menjadi gondol. Seterusnya, menyebabkan berlakunya kadar hakisan yang meningkat ratusan kali ganda. Pasir dan kelodak akan diangkut sama ke sungai dan menyebabkan sungai menjadi meledak. Selain itu, faktor penyebab lain kepada banjir besar ialah dari segi faktor sungai, topografi dan alam sekitar juga menyebabkan berlakunya banjir mengganas di negeri Cik Siti Wang Kembang. Di sini saya ingin menjelaskan kesan-kesan banjir yang berlaku pada tahun 2004 dan pada tahun 2014. Realitinya, pada tahun 2014, Kelantan telah mengalami banjir yang terbesar berbanding 2004. Kesan turunan hujan yang sangat lambat selama 4 hari berturut-turut menyebabkan kira-kira 85% kawasan Gua Musang dan juga Kuala Kerai mengalami banjir dengan arus air yang sangat deras akibat air yang berdensiti tinggi dari Gunung Gagau, Aring, Laluh dan juga Gua Musang. Ia mengundang kerosakan kepada rumah, harta benda, prasarana dan juga tanaman. Meskipun data MKM menumpukan jumlah penduduk yang berpindah, namun laporan daripada pelbagai sumber menunjukkan jumlah penduduk yang terlibat dengan banjir adalah melebihi 250,000 orang. Sebagaimana yang diumumkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan, laporan pihak Ketua Jajahan setakat 15 Januari 2014, sebanyak 2,734 buah rumah yang musnah 100%. Berasaskan jumlah kerosakan rumah-rumah tersebut, pihak Menteri Besar Kelantan telah mengumumkan RM52.5 juta yang diperlukan untuk pembinaan semula dan membaiki rumah-rumah tersebut. Sementara itu pula, anggaran bagi membaiki kerosakan jalan raya pula sekitar RM100 juta. Ini belum termasuk kerosakan jambatan kereta api di Kemubu Gua Musang dan beberapa jambatan yang lain. Dalam perkembangan yang lain, kerosakan juga turut dialami oleh sekolah-sekolah di bawah Kementerian Yayasan Islam Kelantan dan Pusat Asuhan Tunas Islam Pasti. Jabatan Negeri Kelantan telah mengenal pasti bahawa 31 buah sekolah terjejas akibat banjir yang melanda negeri ini. Tetapi, tiada sekolah yang mengalami kerosakan teruk atau mengalami kerugian yang besar. Namun, pasti sumber melaporkan jumlah kerosakan yang dialami di 101 buah pasti daripada 12 jajahan dan anggaran kerugian sebanyak RM218,000 dan memerlukan peruntukan baik pulih sekitar RM287,000. Bagaimanapun, jumlah anggaran kerugian akibat banjir umumnya bersetuju ia melebihi RM1 bilion setelah mengambil kira jumlah kerosakan di sekitar perladangan, kebun getah kecil, ternakan, masjid, surau serta bangunan dan harta benda awam. Banjir besar telah melanda negeri Kelantan pada tahun 2004 dan 2014. Bencana ini telah menyebabkan pelbagai pihak telah turun padang demi menyumbang waktu kepada mangsa banjir bagi meringankan beban mereka. Persoalannya di sini, apakah langkah yang perlu dilakukan dan apakah bentuk bantuan yang perlu dilakukan kepada mangsa banjir? Pertama sekali,
pihak kerajaan negeri bersama dengan PDRM, JPAM dan Jabatan Penyelamat Bomba bertukus lumus melakukan bantuan menyelamat penduduk kampung yang masih terperangkap di kediaman mereka. Pada waktu itu, bantuan makanan, minuman dan keperluan asas turut diberikan. Namun pada waktu itu, kerajaan lebih mengutamakan usaha menyelamatkan mangsa banjir ke tempat yang lebih tinggi dan selamat. Ini kerana paras air yang sentiasa meningkat akan menyukarkan lagi tugas anggota penyelamat untuk menyelamatkan mangsa. Pada tahun 2014, Jabatan Kuasa Bertindak menangani pasca banjir bagi negeri Kelantan dan Kerajaan Negeri Kelantan sendiri memberi komitmen rumah kekal untuk mangsa banjir yang mengalami kerosakan dan kemusnahan rumah mereka. Menurut Exco Perumahan Kerajaan Tempatan, Datuk Abdul Fattah Mahmud, pihaknya memberikan komitmen dan jaminan bahawa rumah kekal ini dapat disiapkan dan didiami oleh penduduk Muslim sebelum mereka menyambut perayaan Aidilfitri. Pada tahun 2014 juga, pihak TUDM menghantar bantuan di udara dengan menaiki helikopter EC-725. Ini berikutan laluan utama pengangkutan darat dan telah terputus menyukarkan lagi tugas anggota penyelamat untuk menghantar bantuan. Bantuan helikopter ini sangatlah membantu pihak kerajaan kerana bantuan makanan, minuman dan keperluan asas dapat dihantar dengan mudah dan cepat. Tentunya, kerosakan yang ditimpa banjir ini sangat besar sekali. Bayangkan betapa sukarnya hendak membina kembali kehidupan selepas berlakunya bencana besar ini. Rumah yang ranak, jalan raya yang rosak, harta benda musnah dan lain-lain. Pastinya jumlah kerosakan ini sangat besar nilainya. Tentunya mengambil masa bertahun pula untuk mengembalikan kehidupan seperti sedia kala. Sesungguhnya berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Walau bagaimanapun, kita teramat bertuah dan bersyukur kerana masih ramai lagi rakyat Malaysia yang sangat prihatin akan mangsa-mangsa banjir yang melanda di negara ini. Mungkin ini juga adalah ujian yang diberikan oleh Tuhan untuk melihat kita bersama rakyat Malaysia bersatu padu dan membantu antara satu sama lain dalam membantu mereka-mereka yang ditimpa musibah banjir ini.